Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi. Yang berhormat ada di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang bahagia DO, yang bahagia Ahli Dakwaan Undangan Negeri Tepur dan Ahli Dakwaan Undangan Negeri yang lain, penyelaras daripada satu, daripada PI dan semua rakan-rakan media. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu untuk memberikan beberapa maklum balas berkenaan dengan keadaan terkini status bekalan air yang melibatkan jajaran tangki utama Berangan. Hari ini merupakan hari yang ke-12 tak ada air di Terengganu ini, atau krisis air Berangan, yang melibatkan 6 buah don di Kuala Nurus dan Kuala Terengganu, di mana kesemua akaun pengguna yang terlibat adalah 28,700 akaun pengguna. Terdahulu pihak syarikat air Terengganu Sinar Berhad 1 telah memaklumkan tarikh jangkaan bekalan air dijadualkan pulih. Sebelum ini dimaklumkan akan pulih secara berperingkat bermula pada hari Sabtu, pada hari besok 14 hari bulan Ogos, dan juga pada 16 hari bulan Ogos ataupun hari Isnin ianya akan pulih sepenuhnya. Ini maklum balas yang telah dimaklumkan sebelum ini. Namun begitu, hasil daripada kerja keras daripada semua pihak yang terlibat bagi memastikan masalah air ini, alhamdulillah pada hari ini kerja-kerja pembaikan dapat disiapkan 2 hari lebih awal daripada jadual asal, di mana kerja-kerja yang besarnya ialah kerja-kerja bagi pembaikan paip pecah tangki utama Berangan di dasar Sungai Terengganu. Bekalan air mula disalurkan pada petang ini pada 13 hari bulan Ogos, mulai daripada jam 12 tengah hari secara berperingkat, dan dijangka pulih sepenuhnya 100% pada pagi besok insya-Allah. Jadi bermula pada jam 12 tengah hari tadi, tangki daripada pagi tadi tangki kita telah mula diisi, dan secara berperingkat bermula 12 tengah hari tadi dirilis sedikit demi sedikit, dan 100% insya-Allah akan selesai pada hari besok. Semua tangki kita rilis. Antara perkara yang senantiasa ditanya oleh ramai pihak ialah berkenaan dengan apakah perancangan kerajaan negeri dalam atau usaha kerajaan negeri untuk memastikan perkara sebegini dapat dikurangkan atau dihindarkan daripada berlaku di masa yang akan datang. Jadi bagi memastikan masalah ini tidak berulang di masa yang akan datang, ada beberapa langkah susulan akan diperkemas dan ditambah baik. Antaranya ialah pertama, memastikan proses pembinaan loji di Bukit Berapit disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan atau lebih awal, yang mana jangkaan projek siap adalah pada bulan Mei tahun 2022. Yang kedua, berkenaan dengan kedudukan jajaran paip yang ada di dasar Sungai Terengganu ataupun di laut di seluruh negeri Terengganu, pihak satu akan bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib bagi membuat penandaan bagi memudahkan pengesanan kewujudan jajaran paip di dasar sungai dan laut. Ini adalah kerana di negeri Terengganu ini terdapat 10 lagi jajaran paip ataupun laluan paip lah yang dibina di dasar sungai dan laut di seluruh negeri Terengganu. Mungkin ada juga tanya pasal apa kena bina laluan paip ini di dasar sungai ataupun laut. Laut ni saya rasa semua orang faham bahawa kita ada pulau redang, kita ada pulau perhentian yang memerlukan saluran daripada mainland ini, daripada tanah besar, tanah utama ke pulau-pulau. Manakala bagi sungai-sungai yang terlibat pula, ianya aliran melalui dasar sungai, paip ini akan mengurangkan masalah pengambil alihan tanah
Kalau buat di darat, kena rumah orang, kena bangunan orang, dan ini melibatkan isu pengambil alih tanah. Ini adalah keputusan yang telah dibuat selama puluhan tahun yang lalu lah, sehingga sekarang ini, di mana pipe ke Pulau Redang di Setiu adalah sepanjang 27 km. Ini perlu ditanda dan dikenal pasti secara GIS, supaya senang kita taklah tercari-cari di manakah laluan sekiranya ada berlaku sebarang penurunan tekanan akibat daripada kebocoran. Pipe ke Pulau Perhentian dibesut adalah sepanjang 17 km. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana nak cari 17 km atau 27 km di dasar laut kalau tanpa mempunyai satu sistem penandaan yang tepat. Pipe di kawasan pusat bandar Kuala Ibai, Kuala Terengganu sepanjang 0.17 km atau 170 meter. Pipe di bandar KTCC Sebang Takir. Jadi inilah antara laluan-laluan pipe yang akan diambil langkah oleh pihak satu dengan pihak-pihak yang sesuai bagi membuat penandaan. Jadi kalau berlaku penurunan tekanan di masa akan datang, kita cepat-cepat mengambil langkah. Yang ketiga, satu akan perkemaskan pemeriksaan berkala bagi semua pipe-pipe yang terlibat, terutamanya yang berada di jajaran dasar sungai dan laut. Corrective maintenance akan disegerakan. Preventive maintenance untuk pipe di dasar laut sungai akan diperluas dan ditambah baik, termasuk kerja-kerja routine maintenance, inspection, operational checking dan troubleshooting. Dan sudah tentu kita akan merangka tindakan susulan supaya risiko-risiko kebocoran ini dapat kita tangani dengan lebih segera. Dan saya percaya dengan kemahiran yang telah ditunjukkan oleh pihak kontraktor bersama dengan satu dalam membaiki kebocoran ini, ianya adalah suatu pencapaian yang saya rasa amat kita banggakan. Bukan mudah sebenarnya untuk menangani kebocoran di kawasan yang tak nampak dengan mata kasar sebagaimana berlaku di atas darat. Saya mengambil kesempatan pada petang ini untuk bagi pihak kerajaan Negeri Terengganu untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelbagai pihak, termasuk yang ada dalam negeri dan dalam negara kita yang memberi bantuan. Lori tangki daripada syarikat Air Johor, daripada Air Selangor, daripada pengurusan Air Pahang, Lembaga Air Perak, syarikat Air Melaka, Air Kelantan, syarikat Air Darul Aman, syarikat Air Negeri Sembilan dan lain-lain. Sebenarnya di kalangan pembekal-pembekal air ini, mereka sudah ada persefahaman di antara mereka. Ada masalah di negeri lain, negeri-negeri yang berhampiran akan turun membantu. Ini adalah suatu kerjasama yang telah dibina dengan sejak sekian lama, bukan suatu perkara yang baru. Kerjasama daripada Bomba, MBKT, Majlis Daerah, Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung yang telah bersekang mata berusaha untuk menyampaikan bantuan-bantuan air bersama dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli-ahli Parlimen ke rumah para pengguna. Bantuan daripada Jabatan Amal sebagai bantuan sokongan untuk pengagihan air. Semua pejabat DO dan Parlimen, UMT dari segi bantuan sokongan untuk aktiviti pengesanan sonar untuk mengesan kebocoran menggunakan kepakaran daripada Universiti Malaysia Terengganu. Bantuan daripada JPAM, iaitu bantuan sokongan untuk aktiviti aman, menyelam, diving. Pihak pejabat daerah Kuala Nerus dan Kuala Terengganu, semua don-don di seluruh negeri Terengganu, Jabatan Amal, JPKK, JPAM dan lain-lain, semua sukarelawan, termasuklah parti-parti politik yang turut membantu, termasuk daripada semua pihak lah. Saya kena bagi due kredit kepada semua pihak, daripada PAS, daripada Bersatu ada, daripada UMNO ada, yang turut membantu. Dan semua sukarelawan
sukarelawan yang membantu bagi memastikan pengantaran air sampai kepada penduduk yang terlibat, terutama juga pekerja-pekerja satu dan pekerja-pekerja yang melakukan pembaikan di lapangan. Jadi kita berharap apa yang kita hadapi ini dan insya-Allah akan berakhir dalam tempoh sekarang ini, insya-Allah akan memberi suatu ilmu yang berguna kepada semua pihak bagaimana untuk kita berdepan dengan krisis-krisis seperti ini, terutama kita menghadapi perkara ini dalam keadaan kita berdepan dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita sedar bahawa ada tempat-tempat tertentu yang terlibat ini berada di dalam kategori PKPD, dan tentulah ianya amat menyukarkan kepada seluruh anggota masyarakat yang terlibat. Saya mengambil, sebelum saya akhiri, saya mengambil kesempatan saya nak mohon minta maaf kepada semua para pengguna di atas apa yang berlaku ini. Ianya tidak disengajakan dan kita berharap para pengguna dapat menggunakan air dengan cermat dalam keadaan sekarang ini. Kita pun tahu bahawa cuaca tidak menentu, kering dan sebagainya. Jadi tentulah kita kena menggunakan dengan berhemah apa yang ada. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Kalau ada apa-apa soalan yang boleh dibangkitkan oleh para wartawan. Sekian. Ada mesej yang kemudian di kalangan penduduk yang terlibat mengatakan bahawa air ini dia sekejap saja nanti akan tak ada balik lah, maksudnya kerosakan ini akan lama, ambil masa yang lama. Betul-betul? Itu tidak betul. Tak betul sama sekali. Boleh kongsikan apa pendekatan kaedah yang digunakan sampai boleh pilih 2 hari lebih awal? Dalam kerja untuk pembaikan ini, tentulah yang pertama reka awalnya ialah mengenal pasti di mana. Apabila kita merangka strategi daripada awal, kita letakkan berapa tempoh waktu untuk mencari, berapa tempoh waktu untuk menyediakan, untuk fabricate peralatan yang diperlukan, berapa lama masa diambil untuk nak claim, berapa masa diambil untuk welding dan sebagainya. Tapi apabila kerja-kerja itu sedang berjalan, ada perkara yang dapat diselesaikan dengan cepat. Contohnya pengesanan tempat kebocoran, contohnya penyediaan klaim pipe yang bocor ini dapat disegerakan, dan ini antara yang menyumbang kenapa ianya dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Mesti dalam masa depan mungkin projek-projek yang berdekatan dengan pipe-pipe air macam kualitasih semua kan, macam mana keadaan lagi nak buat itu? Okey, dalam kita apa juga keadaan yang kita hadapi, keadaan seperti ini, tentulah kerajaan negeri perkara pertama ialah untuk memastikan perkara seperti ini tidak lagi berlaku di waktu yang akan datang. Selain daripada tindakan-tindakan proaktif yang diambil oleh satu tadi yang saya sebutkan tadi, kerajaan negeri juga telah membentuk satu jawatankuasa siasatan bagi menyiasat pengarah unit perancang ekonomi negeri, dan dianggotai oleh pelbagai agensi daripada Jabatan Alam Sekitar, daripada PBT sendiri, daripada JPS dan sebagainya, dan mereka diberikan tempoh 30 hari untuk come out dengan recommendation mereka. Kenapakah perkara ini, siasatan mereka ini, kenapakah perkara ini berlaku, dan apa cadangan-cadangan yang mereka ingin kemukakan, dan insya-Allah kerajaan negeri akan responsif kepada apa jua finding daripada jawatankuasa siasatan itu. Jadi 3 hari telah berlalu, kita tunggu 27 hari lagi untuk kerajaan negeri menerima laporan jawatankuasa siasatan. Hasil daripada tadi hasil daripada siasatan tadi, apa tindakan yang berlaku? Siasatan baru bermula, jadi kita tak nak ganggulah, biar dia mereka jalankan kerja mereka dulu, dan kita tunggu mereka siap. Sebab kalau kita komen di peringkat mereka menjalankan siasatan, ini akan mengganggu direction mereka, bagaimana mereka nak halakan dalam siasatan mereka. Kita beri kebebasan kepada mereka sepenuhnya. Yang air notice diberi sampai 2 bulan tu. Ya, itu adalah apa yang kita dah isytihar, dan ianya tu akan berjalan.
Cik, aktiviti yang berdekatan dengan pipe-pipe tu, untuk misalnya korek pasir, korek pasir masih lagi berjalan ke ataupun dah dihentikan? Yang berkait dengan di kawasan yang tempat bocor tu di Sungai Terengganu itu telah berhenti, telah diambil tindakan aktiviti untuk tahan dahulu, dan kita akan nilai kembali perkara ini setelah kita mendapat laporan penuh daripada Jawatan Siasatan.